rasanya ianya sangat penting. Ini sangat penting untuk kita semua. Sebab kita tahu kan, dalam atomi ni dia ada tangga kejayaan. Tangga kejayaan. Jadi tangga kejayaan, step yang pertama sekali, langkah yang pertama sekali, yang paling asas sekali ialah atomi dah membuka peluang. Peluang yang terbaik untuk ahlinya berjaya. Saya hari ni, saya keluar. Pergi mula-mula pergi gunting rambut. Pergi gunting rambut. Gunting rambut, kedai yang saya pergilah. Kali yang biasa gunting rambut saya tu hari ni dia tengah makan. Saya pergi dia tengah makan. Saya kata tak apa, relax santai. Dia kata tak apa. Kawan dia ada boleh guntingkan. Jadi bila orang yang kedua ni gunting rambut, dia tegur rambut saya. Rambut dia dah memang ada 3 color. Hitam, merah, biru. Ada sikit hitam banyak, ada sikit calit merah, ada calit biru. Saya pun tegur jugalah. Wah, macam traffic light rambut ada. Sebab tu dia pun tanya, abang punya rambut ni macam mana? Ini saya pakai produk saya sendiri, produk yang saya promote. Buat apa? Tu cerita. Lepas tu tanya dia. Cakap dia tu kata, orang Sarawak. Dia kata Sarawak. Sarawak kat mana? Kuching. Tu saya cakap, kami asyik pandai. Madah Sarawak ada. Baru-baru pun dia betul-betul. Terus lepas tu, kongsi kad, bagi kopi, terus dapat. Jadi bila buka mulut. Kemudian, saya pergi kedai aksesoris. Sebab lampu plate kereta saya tu dia terbakar. Terbakar, tukar. Dia tukar, sambil lepas tukar tu duduk borak-borak. Lepas tu dia tanya, you punya muka jauh beza daripada dulu. Kenalah. Tu saya cerita pasal kenapa atomi ni, macam mana Pak Hanggi gitu ni, bagi dia kopi, bagi jana, terus nak. Ini orang Cina. Jadi, istilahnya, kita dah ada peluang. Terpulang pada kita nak ambil peluang ni. Peluang ni terbuka pada siapa saja. Tapi yang penting, kita kena faham tentang peluang ni. Okay. Kemudian, kita nak faham, kita kena belajar. Sama ada kita belajar sendiri, ataupun kita belajar melalui kumpulan, ataupun kita belajar melalui program-program yang atomi anjurkan. So, ada 3 cara belajar. Jadi, terpulang pada kita. Lagi cepat kita belajar, lagi cepat kita faham, lagi mudah kita nak bercerita pada orang. Saya dapat satu mesej. Tanya, Haji, ada soalan yang ditanya oleh BP. Perlukah kita promote produk? Jadi memang orang akan bagi jawapan yang berbeza-beza. Tapi untuk saya bagi jawapan kepada dia, ya. Kita kena promote produk. Sebab kita ni bisnes kepenggunaan. Yang penting ialah kita kena tambah ramai pengguna di bawah rangkaian kita. Bukan ramai ahli, ramai pengguna. Jadi bila pengguna nanti, baru kita cerita. Daripada pengguna ni boleh dapat peluang menjana pendapatan. Itu fasa yang kedua. Fasa pertama tu mesti pengguna dulu. Alright. Kemudian, bila kita dah bawa orang masuk, adalah menjadi tanggungjawab kita. Waktu kita sign up tu, ada terms and condition. Di mana dalam terms and condition ni, kita wajib melatih mereka yang kita bawa masuk. Justru itu, janganlah kita ni hanya sekadar nak daftar orang. Tapi kita tak latih dia. Paling asas latih dia ialah macam mana nak membeli. Paling asas. Yang ni, bukakan dia punya, tolong installkan apps kat dalam handphone dia, tunjukkan dia macam mana shopping mall, macam mana cara nak beli dan sebagainya. Ada setengah orang dia cepat pick up, ada seorang orang kena banyak kali ajar. Boleh. Okay. Kemudian, bila rangkaian kita dah ada, kita dah ajar, mereka kena cepat duplikasi apa yang kita buat. Kalau tak ada duplikasi, kita je nak bekerja, rangkaian kita tidak akan berkembang dengan pesat. Bila rangkaian tak berkembang dengan pesat, maka kita punya peluang tadi yang patutnya banyak, nampak macam sedikit sahaja.
Bila nampak macam sedikit tu, akibatnya alamatlah. Akhirnya, apa yang berlaku, bila ada orang janjikan angin syurga, kita mudah terikut dengan apa yang mereka kata. Ini angin syurga. Itu yang menyebabkan ada yang hilang beribu-ribu sebab kata boleh dapat ini, dapat itu. Akhirnya, jari yang terbakar. Tak dapat apa-apa pun. Okay? Alright. Kemudian, kena delegasi. Delegasi di sini bukanlah delegasi rombongan sana. Maknanya kita kena beri kepercayaan kepada BP kita untuk dia jalankan. Jangan kita nak monitor all the time. Kadang-kadang BP ni dia ada banyak idea, tapi bila kita ada dengan dia, dia rasa takut-takut. Walhal cara dia tu mungkin lebih praktikal, mungkin lebih sesuai untuk diri dia. Jadi kita kena delegate. Kita bagi peluang dia menjalankan apa yang kita jalankan mengikut cara dia, tetapi tak lari daripada landas. Okay. Kemudian gandaan. Dalam bisnes rangkaian ni, bisnes perniagaan rangkaian ni, dia punya exponential growth. Gandaan itu is beyond expectation. Dia boleh berkembang begitu pesat sampai ke infinity. Jadi tak ada had. Tak ada had. Yang penting bagi kita ialah kita buat benda yang betul. Namun demikian, macam saya kata tadi, kadang-kadang kita ada rangkaian yang terlalu besar, tetapi mereka tak faham sebenarnya peluang yang ada kat Atomy, yang asas tadi, peluang tu tak faham. Akhirnya apa yang berlaku, dia duduk saja. Duduk saja, kemudian kita pula pasal terlampau ramai ni, jadi kita tak monitor, mereka jadi anak yatim piatu. Tak ada orang yang tengok dia. Maka akhirnya dia punya membership pun jadi luput. Luput. Okay. Sebab itulah step ni yang diperlukan. Kita kena buat semua ni untuk kita capai kejayaan. Jadi jika matlamat kita jelas. Saya tengok Atika, Farah, Latifah, semua gigih ni. Duk pergi jumpa orang ni. Buat. Jadi dia ada matlamat dia. Matlamat dia nak capai sales master secepat mungkin. Tapi saya tak tahulah rangkaian dia macam mana. Tapi itulah yang diaspirasikan. Itu yang dia nak buat. Sebab tu dia ada drive nak pergi. Tengok, pagi tadi dekat Alam Damai Barakah. Petang ada kat Gombak. Ini malam ada lagi kat Gombak ni. Masih nak buat flyer lah macam-macam. Ini semua usaha. Usaha. Syabas. Syabas kepada semua yang sanggup betul-betul ambil cabaran ni. Sebab menyedari akan hakikatnya, Atomy membuka peluang yang terbaik untuk kita berjaya. Alright. Seterusnya, kita tengok dasar Atomy ni. Dasar. Kita kena faham dasar ni. Dan dasar ni, ini apa yang dipelajari sewaktu Go Sales Master Camp. Dalam tu dia ada cerita pasal ni. Apa sebenarnya. Okay. Alright. Semua orang tahu. Keutamaan Atomy adalah kejayaan konsumer. Bukan hanya kepuasan konsumer. Nampak? Atomy menggunakan perkataan konsumer. Bukan disebut ahli. Disebut konsumer. Maknanya orang yang menggunakan produk. Sebab tu ini perkataan yang Atomy gunakan. Consumer dan juga kontraktor. Kalau kontraktor tu maknanya distributor. Dia guna perkataan kontraktor. Orang yang nak membangunkan. Orang yang nak membuat. Sebab tu dia panggil kontraktor. Jangan kita salah faham. Tapi saya bila saya buat ulasan, saya tak gunalah perkataan kontraktor. Saya guna perkataan yang kita biasa guna, iaitu distributor. Okay? Alright. Kemudian, Atomy ni, dia mengambilkan resources dia. 2/3 daripada kaki tangan dia digunakan untuk membantu konsumer. 2/3. Sebab tu waktu Pak Hanggi datang ke Malaysia tahun lepas tahun ni. Dia datang tu, waktu tu dia beritahu. Dia beritahu dalam perjumpaan tu, dia beritahu pada dia warning kaki tangan. Kena serve consumer ni. Kalau mereka tak serve, dia beritahu consumer, tak serve, beritahu dia.
dia akan pecat orang tu. Sampai begitu sekali. So 2/3 daripada resources yang ada dalam atom ini, memang dia punya resources tu tak ramai, tapi 2/3 untuk bantu kita. Okay? Bantu kita. Ini satu kenyataan yang memang bila saya dapat daripada ni, memang saya angkat tabik lah. Sekiranya Atomy mengalami kerugian, consumer tidak seharusnya rugi. Tengok. Pak Hanggi tu sanggup rugi, tapi consumer jangan rugi. Ada syarikat lain yang buat macam ni. Tanya balik kawan-kawan kita yang pergi tempat lain. Kalau company tu rugi, apa berlaku? Bonus tak bayar. Bonus tak bayar. Itu yang sebab dia tukar-tukar dia punya marketing plan. Tapi Atomy ni, ini ayat Pak Hanggi. Sekiranya Atomy mengalami kerugian, consumer tidak seharusnya rugi. Sebab tu saya kata tajuk malam ni sangat penting. Ini anda semua kena faham, kena simpan dalam ni. Kalau orang cakap-cakap, dia kata Atomy cakap kau tu, kalau syarikat tu rugi, apa jadi? Oh, tak payahlah, tanggung. Tapi di Atomy ni tidak. Atomy tetap akan bayar kita punya bonus kalau kita ada. Meskipun dia rugi. Kan? Alright. Sebab apa? Sebab Atomy ni dia mengamalkan apa yang dipanggil CCM. Consumer Centered Management. Consumer Centered Management. Ni Consumer Centered Management bukan dia short sendiri. Ini sesuatu yang diiktiraf oleh Korea Consumer Agency dan juga Fair Trade Commission. Dia bagi, certified kan. Yang bahawasanya Atomy ini memang dia mengutamakan consumer dia. Ini kena faham. Kalau kita tak faham ini, kita tak ada ni, kita akan terikut-ikut orang lain. Sebab tu konsep dia betul Zakia. Company lain kalau rugi terus hilang. Memang hilang, toke-toke pun hilang. Tahu-tahu dia buat tukar nama jenama baru. Lain dia buat lagi. Lain dia buat lagi. Itulah kerja dia. Okay. Alright. Now, Atomy ada sistem kejayaan. Bila dia kata dia nakkan consumer berjaya, maknanya dia kena wujudkan sistem kejayaan. Dan dia belanja di Malaysia, ni saya tak nak cakap global, di Malaysia sebulan RM1 juta. Sebulan RM1 juta untuk melatih consumer. Okay. Alright. Dalam sistem kejayaan dia, nombor satu sekali ada ODS. One Day Seminar. Namanya One Day Seminar. Dulu tu 2 jam je. Sekarang ni sebab ada dipanggil mega seminar, maknanya 4 jam. 2 jam petang, 2 jam malam. 2 jam petang, 2 jam malam. Program ni percuma. ODS ni sekarang ni ada 2. Ada 2. Satu ODS yang dibuat di hotel-hotel dan satu lagi center ODS. Ini yang dibuat di center-center. Akan kita makan masuk tu lebih rinci bila siapa masuk bahagian tu. Kemudian yang kedua ada education center. Sekarang ni kat Malaysia ada lebih daripada 400 education center. Okay. Sebenarnya education center ni, leader-leader yang buka ni, mereka ni sanggup keluarkan modal untuk menyewa kedai, bayar elektrik dan sebagainya. Atomy cuma bagi mereka 6% daripada belian mereka-mereka yang didaftarkan di bawah isi itu. Jadi kalau di bawah satu-satu center tu, dia punya keahliannya kurang membeli, bukan betul-betul hardcore consumer, isi tu maknanya dia akan drain duit dia. Apa yang dia ada, dia akan keluar untuk tanggung. Dan isi ni serve in humility. Dia berkhidmat dengan penuh rasa rendah hati. Dia serve siapa saja. Asalkan orang itu Atomian. Okay. Alright. Kemudian ada Success Academy. Success Academy ni hanya di Atomy je yang diadakannya setiap bulan. Setiap bulan di MyTech KL. Dan pada bulan ni untuk penghujung, untuk akhir tahun 2023 ni akan diadakan pada 16 hari bulan. Hari Sabtu depan. Jadi hari Sabtu depan tak ada kelas lah. Sebab kami semua pergi ke Success Academy. Okay. Dah on kat YouTube. Rasanya dah on kat YouTube. Kat YouTube dah on. Dah on dah kat YouTube. Saya nampak apa slide saya kat YouTube.
Okay. Alright. Kemudian ada channel atomy. Berapa orang sini yang selalu tengok channel atomy? Kalau kita selalu guna channel atomy ni, banyak yang kita boleh belajar. Kalau kita pergi secara rinci, apa yang ada kat channel atomy. Kemudian selain daripada itu, dia ada training. Ada training, ada product training. Baru-baru ni kita meeting, kita minta adakan lagi product training. Sebab kadang-kadang pemahaman dia antara orang A dengan B berbeza-beza. Jadi kita pun confused sebab kita C dengan A dengan B. Mana satu yang betul. Sebab itu Atomy pernah buat product training dibagi pada leader supaya pemahaman itu sama. Sama. Tak ada gunanya kita ada produk yang bagus, tetapi bila bercerita dengan kita punya consumer, kita cerita benda yang tak memujakan dia untuk memiliki atau membelinya. So kita akan ada tu. Selain daripada itu, ada ABI, ABC, Atomy Business Invitation dengan Atomy Business College ada. Dan program terkini yang sedang berjalan ialah Go Sales Master Camp. Go Sales Master Camp. Ini dah masuk minggu ke-5. Dan minggu depan, minggu yang ke-6. Ini program 8 minggu. Nanti kita pergi secara rinci. Okay? So ini sistem kerjaan Atomy. Dan semua ni, Atomy keluar belanja. Kita cuma keluar beli tiket untuk selesai akademi je. Yang lain tak ada. Yang lain semua free. Semua free. Okay. Alright. Kemudian, kemudian ada, kita tengok balik secara rinci, seminar sehari, ODS, one day seminar. One day seminar. Biasanya one day seminar ni diadakan mengikut zon. Zon utara, zon tengah, zon selatan, zon timur. Dan diadakan dalam 2 bahasa. Bahasa Malaysia dan bahasa Mandarin. Jadi buat masa ini, semua zon ni, kecuali Kelantan, zon timur tak ada bahasa Mandarin. Hanya bahasa Melayu. Tapi tempat lain, ada belaka. Zon ODS dalam bahasa Mandarin. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, telah pun ada zon selatan di mana ODS yang biasa dibuat di hotel untuk bahasa Malaysia telah ditamatkan. Begitu juga dengan di Kelantan. Telah pun ditamatkan. Jadi Kelantan dia downgrade. Akan datang dia akan jadi CODS saja di Kelantan, bukan lagi ODS. Ini kenapa? Kerana dia tidak memenuhi target sasaran. Sekurang-kurangnya ada 60 orang hadir. Kehadiran 60 orang. Tapi saya bagi contoh sebab minggu lepas saya ke Sabah, di Kota Kinabalu ada 120 orang yang hadir. Di Sandakan ada 180 orang hadir. Tahniah orang Sandakan. Okay. Kemudian bila saya balik ke KL pada hari Jumaat, datang ke KL, kita tengok ada 120 orang je hadir. Terlalu rendah. Terlalu rendah. Jadi ini menyebabkan jika peratusan ini terus menerus menurun, maka Atomy tidak akan teragak-agak untuk menamatkan. Sebab ini kos buat kat hotel. Atomy tak buat kat hotel cekai-cekai. Sekurang-kurangnya 4 bintang. Jadi ada kos. Di situ ada kos. Kenapa dia nak berbelanja tanpa mendapat manfaat? Jadi dia nak dapat manfaat. Jadi dia nak orang datang ke ODS bawa prospek baru supaya lebih ramai ahli. Lebih ramai rakyat Malaysia ni boleh join Atomy. Itulah sasarannya. Sebab di ODS ini kita mendengar perkongsian-perkongsian oleh mereka-mereka yang telah pun ada pengalaman untuk bercerita tentang Atomy. Dia tak cerita kejayaan, dia cerita pasal Atomy saja. Dia cakap pasal business preview, dia cakap pasal produk, dia cakap pasal compensation plan, macam mana cara nak buat, itu dia cakap. Dan kalau kita nak banding dengan tempat lain, ada syarikat lain yang untuk bila seminar-seminar macam ni dipanggil orang luar. Dipanggil orang luar, orang-orang yang famous supaya orang datang. Sebenarnya orang datang dengar mereka ni ibaratnya dengar teori ya. Dengar angin syurga. Dia sendiri tak buat.
Dia cakap je. Dia sini tak buat, dia cakap je. Jadi sembang kari orang kata. Tapi di Atomy ni, orang-orang yang bercakap, mereka adalah orang-orang yang dah guna produk, dah lalui sistem. Jadi kita nak dengar siapa? Nak dengar orang yang kita tak kenal daripada mana, tapi kita tengok dia popular, company yang ambil dia, datang bercakap, berceramah, pumpang, bagus. Tapi dia sendiri tak buat. Bila tanya soalan pasal Atomy, dia pun tergaru-garu. Ini pernah berlaku di tempat lain, bukan di Atomy. Okay? Kemudian, sejak tahun ni ada dipanggil Mega ODS. Mega ODS ni di mana di beberapa lokasi, dia ada acara petang. Acara petang ni membolehkan adanya rasai, cuba. Dan juga ada permainan dan sebagainya. Okay. So, ini adalah satu peluang untuk kita bawa prospek kita pergi dan mencuba produk-produk Atomy yang ada pada minggu itu. Dan cuba rasa produk Atomy. Contoh, macam disanakan pada minggu lepas tu, cuba Snow. Produk Snow. Absolute Snow. Kemudian, rasa ramen goreng. Rasa kopi Arabica. Di KL pernah ada jus lah, macam-macam lah. Buat kuih-kuih, buat agar-agar menggunakan probiotik. Semua ada rasa. Jadi ini kita boleh pelbagaikan. Jadi sebenarnya Mega ODS ni bukan hanya dihadkan pada badan besar. Dia boleh buat di mana-mana. Yang pentingnya leaders. Center leader kena kerjasama untuk membantu Atomy untuk menganjurkan acara foyer ni, acara petang ni. Contoh macam itu hari disanakan, memang leaders disanakan yang buat. Atomy tak perlu buat apa pun. Atomy cuma bagi produk je untuk diagih-agihkan, untuk digunakan semasa acara petang tu. Jadi ini boleh buat. Dan Atomy dah beritahu untuk tahun depan dia minta lebih ramai leaders yang sanggup melibatkan diri untuk menganjurkan aktiviti petang. Sebab kita guna produk, kita lebih mahir macam mana cara nak bercerita, nak berkongsi. Okay? Alright. Kemudian dia ada door gift, ada bagi door gift. Tapi ada orang cakap, door gift ada apalah, vitamin C 5 cc. Bagi saya, half a loaf is better than none. Daripada tangan kosong, sekurang-kurangnya dapat juga 5 cc vitamin C. Dekat RM5 harga dia. Kan? Dan ada juga tempat yang ada lucky draw, ada tempat tak ada lucky draw. Ada pula yang kata, lucky draw lebih bagus. Tapi lucky draw lebih bagus, kadang-kadang lucky draw tu hanya segelintir je, orang yang tu je dapat. So, mana lebih bagus? Kita nak segelintir yang cuba produk ataupun kita nak lebih ramai orang guna produk? Sebab tu saya suka cara disanakan minggu lepas. Di mana bila penceramah bercerita tentang collagen skin bed. Collagen skin bed. So, lepas habis tu, dia tak cakap apa-apa. Next session, dia tanya soalan mengenai collagen skin bed. Dan masing-masing yang dapat jawab soalan tu dapatlah sebotol collagen skin bed. Sekurang-kurangnya dia boleh rasa. Kalau dia nak cerita orang collagen skin bed ni sedap atau tak sedap, dia boleh cerita macam mana rasa. So ini bagi saya lebih adil berbanding dengan hanya seorang yang dapat hadiah yang besar lumayan, orang lain tak dapat, orang lain gigit jari, teropong je. Kan? Alright. Kemudian semasa ada acara petang ni, dia tak ada had kan untuk kita mencuba merasai. Kalau Snow tu ada 5 dalam tu, kita boleh guna 5-5 tu. Rasa semua. Dapat tahu macam mana. Kalau bila time ada Absolute, boleh guna 6 tu boleh guna. Boleh rasa, boleh select. Boleh rasa, boleh tahu. Boleh cium bau dia macam mana. Bila MPU tu bunga harum kembang malam tu, kita boleh tahu macam mana harum kembang malam. Kena bau dia. Okay? Tak ada had. Dan best kalinya, ianya percuma.
Jadi saya heran lah, kalau yang di Kuala Lumpur ni, kenapa kita tak boleh ramai? Sedangkan kita ramai Atomians yang duduk di Kuala Lumpur. Oh, alasan bekerja. Sebenarnya alasan bekerja, lepas kerja terus je pergi situ. Kalau setakat nak solat, itu boleh tempat solat. Setakat makan, ada makanan yang disediakan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kita, sebab kita rasa berat. Kita rasa, alah, biasa je. Biasa je ODS, dah pergi dah dulu. Silap. Silap. Kalau itu tanggapan anda, anda melakukan satu kesilapan yang amat besar. Contoh, minggu lepas di KL, ada presentation tentang, dalam Master Syarwin cerita tentang atomic air purifier. Saya pun sampai dapat tengok benda tu. Dengan asap tu sekejap hilang. Dia punya asap tu. Punya kuatnya, dia punya sistem ni. Boleh bersihkan betul-betul. Elak daripada kuman, virus, sebagainya. Bauan, macam-macam boleh buat. Tapi kalau kita tak pergi, macam mana nak tahu? Setakat tengok di website, macam mana kita tahu? Sebab itulah penting untuk kita menghadirkan diri di ODS. Alright. Macam saya katakan tadi, sekarang ni ODS ada dua. Sekarang ada Center ODS. Bermula tahun ni dia ada Center ODS. Pada peringkat awalnya, Center ODS ni untuk center-center yang jaraknya dengan ODS yang tadi, jaraknya 1.5 jam perjalanan. Tapi ini dah diubah. Dah diubah. Syarat ini dah diubah. So, diadakan di Education Center juga dalam dua bahasa pilihan. Bahasa Mandarin dan juga bahasa Melayu. Dulu pernah ada bahasa Inggeris tapi sambutan kurang. Dan pernah dibuat dalam bahasa Tamil di Puchong tapi sambutan kurang. Bukan tak nak buat, sambutan tu kurang. Kita buat anjur sekali orang datang 5-6 orang. Tak berbaloi. So kita buat dalam dua bahasa. Sama ada bahasa Mandarin ataupun bahasa Malaysia. Dan di Tawau minggu lepas. Kali pertama diadakan CODS di Tawau. Kehadiran lebih kurang saya 35 orang. Tetapi itu permulaan dah dapat macam tu. Dapat macam tu kira bagus. Sebab mungkin tak ramai orang lagi tahu. Mungkin tak tee up betul-betul. So kita kena tee up. Jadi bulan ini ada lagi CODS. Banyak lagi CODS yang akan diadakan. Termasuk di Alam Damai Barakah pada 23 Disember, di mana speakernya Puan Tun dan juga Dr. Tengku Asmadi. Jadi walaupun kita selalu dengar, kalau kita ada kesempatan, hadirkan diri. Dan saya serta Cikgu Rahmat akan berkongsi di CODS di Sungai Petani. Kali pertama diadakan di Sungai Petani. Kali pertama. Tak pernah ada. Jadi harap-harapnya bila dah ada di Sungai Petani nanti, orang-orang di Kedah, di Alor dan kawasan-kawasan sama waktunya bolehlah turun ke Sungai Petani. Ini CODS kali pertama dalam bahasa Malaysia. Saya ni yang kali pertama ni banyak kali dah. Di Melaka pun kali pertama, di Setiawang kali pertama. Ini Sungai Petani pun kali pertama. Kita Mr. kali pertama. Kita deployed the Education Center. Nah, kenapa tempat saya tak ada? Okey. Bila cakap tentang CODS ni, kita sebagai leader, kalau kita ada rangkaian di situ, kita sebagai leader. Tak kisahlah kita ada mastership atau ada mastership, tapi kita adalah leader di rangkaian kita di kawasan itu. Kita boleh berpakat dengan center leader untuk mohon adakan CODS. Jadi sasaran dia kita kena komit. Kena ada 30 orang. Kena ada 30 orang. Kita dapatkan nama 30 orang. Okey, kita dah ada 30 orang ni, kita nak buat CODS. Kita boleh berpakat dengan center leader dan center leader harus memohon menggunakan ada Google Form dia, diisi Google Form. Kalau seandainya dia tak ada speaker, dia tak ada calon-calon speaker, dia boleh minta Atomy HQ untuk aturkan speaker. Kadang-kadang kalau dia kata dia ada kenal speaker, center leader tu sendiri kontak dengan speaker-speaker yang dia minat, yang dia suka untuk mendapatkan persetujuan untuk mengadakan CODS. Ini semua boleh. Sebab tu macam di Melaka dulu, dianya diinitiate oleh leader di sana.
Bukan Atomy yang initiate. Kemudian sama juga di Setiawan, di-initiate oleh leader bersama dengan center leader di Setiawan. Ini kita kena faham. Dan untuk tahun depan, Atomy mensasarkan 50 CODS dalam setiap bulan. 50. Bukan setahun, setiap bulan 50. Maknanya, dia nak semua center-center ni mengadakan aktiviti. 50. Jadi istilahnya kalau macam Kuala Terengganu, orang Dungun, ramai di Dungun, rasa susah nak bagi, boleh. Kalau bulan ni ada ODS di Kuala Terengganu, bulan depan kita boleh buat CODS. Sebab nak tunggu next ODS 2 bulan. Jadi nanti sejuk, maka kita boleh buat. Sama ada CODS di Kuala Nerus ke, di Dungun ke, terserah. Boleh berlaku. Cuma saya tahu Kemaman dah tak ada center. Kantor Maman dah tutup. Okay, dia dah buat benda lain. Alright, kita boleh hadir. Jadi, kita kena ambil inisiatif. Kita tak boleh tunggu dan lihat. Ini bisnes kita. Kalau kita nakkan ini, kita boleh guna. Dan Atomy sanggup bagi kepada center-center leader ni produk untuk digunakan sewaktu ODS. Produk. Jadi, dia boleh. Kalau ada pakat kita nak promo kali ni, nak promo noni lah. Beritahu Atomy hantar noni tu. Untuk bagi semua orang rasa. Macam tu. So kita kena ambil inisiatif. Kita tak boleh tunggu dan lihat. Kita tunggu leader kita di atas. Tolong buat. Tak boleh. Sebab leader di atas, dia ada ramai lagi. So kita leader kecil ni yang kita kena buat. Kita kena buat. Ambil inisiatif. Berpakat dengan center leader. Kecuali lah kita ni tak pernah pergi ke education center, maka kita tak ada hubungan dengan center leader. Kalau kita ada hubungan dengan center leader, lalu bawa, kenalkan kita punya BP kepada center leader, insya-Allah memang boleh buat benda ni. Okey. Kemudian, apabila CODS itu, full house, 3 kali turut-turut, katalah 60 orang, setiap kali 60 orang, 3 kali turut, dia boleh upgrade pergi jadi ODS di hotel. Di tempat itu. Walaupun contohlah kata Setiawan tu 3 kali 60. So boleh mohon untuk update jadi ODS di Setiawan. So tak buat kat center, buat dekat hotel. Jadi lebih gah sikit. Orang bila tengok buat kat hotel ni nampak gah. Itu je. Okay. Alright. Ini tentang CODS. Alright. Pusat latihan isi. Kan kita tahu, ada 400 lebih isi di seluruh negara. 400, bukan 1, bukan 2. Kadang-kadang, satu daerah tu ada 4-5 isi. Ada yang 15. Macam di Melaka, di Johor Bahru, 15 isi. Dah hanya macam saya kata tadi, isi ni tadi, ialah Atomy bukannya bayar ada apa ni. Melalui belian orang di bawah rangkaian dia je. Jadi isi ni kena develop, kena aktif supaya ramai orang ahli join Atomy dan duduk bawah rangkaian dia. Barulah dia dapat 6% untuk menampung kos dia setiap bulan, sewa bangunan, elektrik, air dan sebagainya. Kena ada. Dengan pekerja dia, bla bla. So, itu penting. Okay. Kemudian, ia merupakan pusat pengembangan perniagaan. Sebab itu saya tak nak buka isi. Sebab saya rasa saya tak boleh buat. Sebab saya suka mobile. Saya tak suka duduk setempat. Jadi bila ada isi ni, seharusnya kita duduk setempat. Kita nak bangunkan kita punya isi ni. Kita tak boleh harap pada pekerja kita ataupun orang bawah kita untuk run the isi. Tak jadi, tak sama. Sebab dia tak ada ownership. Dia tak ada, istilahnya, isi ni maju ke tak maju, ramai orang ke, none of dia punya concern. Jadi, kena. Kalau kita ni sebagai seorang isi leader, kita kena bertindak betul-betul. Kita kena pastikan yang isi kita ni memang betul-betul aktif lah. Aktif dalam dari segi meningkatkan jumlah pengguna. Bukan nak numbers. Kita nak ramai pengguna. Supaya apabila mereka di bawah kita ni mengguna, kita dapatlah revenue 6% tu untuk tampung kos kita.
Kalau tidak, dia akan keluar daripada poket kita. Okay. So, kita boleh gunakan isi ni untuk adakan pertemuan dengan prospek kita. Adakan pertemuan dengan kita punya upline buat kat isi. Kenapa buat kat isi? Sebab dekat isi ada kelebihan. Macam saya isi mobile. Saya mobile isi. Saya pergi mana-mana, saya ada beg merah. Saya dalam beg merah tu ada produk. Walaupun tak banyak, tapi adalah produk. Bukan cakap air liur saja. Bukan cakap air liur saja. Jadi kalau kita pergi isi tu, banyak produk yang ada. Lepas tu cara isi-isi ni, dia display, dia punya sampel-sampel tu memang kita menerbitkan keterujaan untuk orang yang tengok tu. Wow, grand. Macam saya pergi Tawar baru ni. Dia punya walk tu semua ada kat situ. Kita boleh ambil tengok. Dia punya sampel. Betapa walk dia tu, dia punya medi walk dia tu, betul-betul kukuh. Cantik, besar. Kita boleh tengok. Okay. Alright. Kemudian, kita sebagai ahli ni, kalau kita tahu isi tu ada aktiviti, sepatutnya kita kena hadirkan diri. Janganlah tunggu nak hantar Sirih Pinang, nak hantar Sirih Junjung, jemput kita datang. Jadi kita sebagai atomian yang bertanggungjawab, atomian yang betul-betul nak maju, bila kita dengar ada aktiviti di isi, kita pergi. Tak kisahlah apa siapa pun. Kita pergi saja. Sebab bila kita pergi, kebarangkalian kita dapat maklumat terkini, maklumat baru tu ada. Kalau kita duduk mendiamkan diri, kita tak tahu. Tak tahu. Dan sekarang kalau pergi isi alam dalaman, dah boleh tengok itu air purifier tu. Ada tu. Betapa besarnya benda tu. Ada. Okey, boleh tengok. Kemudian isi jugalah tempat untuk kita pakai untuk adakan center ODS. Jadi center ODS. Saya dapati sekarang ni center ODS yang Sungai Petani ni dia orang tee up gila-gila. Dia orang tee up gila-gila sebab ini kali pertama. Kali pertama dia adakan, dia orang tee up gila-gila dan bila dia tahu bahawasanya kalau 3 kali full house, nanti boleh buat di hotel. Itu akan lagi jadi lebih gah lagi. Sebab apa? Sebab mereka tahu ODS di Penang bahasa Melayu akan ditamatkan. Kerana apa? Kerana setiap kali ODS, MC tanya, berapa orang daripada pulau yang hadir? Elect. Tak ada. Orang yang datang semua orang daripada Tanah Besar. Orang daripada Butterworth, orang daripada Sungai Petani. Jadi kenapa nak bebankan mereka untuk cross pergi ke Georgetown, sedangkan benda tu, kos tol tu dia boleh jimat kalau buat di belah sini. Maka Atomy ambil keputusan, bulan ni ODS terakhir di Pulau Pinang dan akan datang dia akan buat sama ada di Batu ataupun Sungai Petani. Bergantung pada prestasi Sungai Petani untuk CODS. Okay. Alright. Dan juga isi ini kita boleh gunakan untuk sebagai alamat untuk pengantaran produk kalau kita tidak nak bayar shipping fee. Tapi semua orang tahu, shipping fee kita sekarang ni dah diturunkan. Nombor satu sekali, daripada dulu asasnya RM10, dia turun kepada RM5, 3% termasuk teks. Kemudian, dulu nak percuma 290, sekarang ni 190 dah boleh dapat percuma. Jadi kebarangkalian ini meringankan beban isi. Kalau tidak, isi nak manage barang-barang ni bukan mudah. Banyak. Tanyalah Pak Lah tu. Berpeluh-peluh dia nak handle barang ni. Dah lah benda tu naik ke atas. Daripada ground nak naik ke atas. Walaupun orang JDEC yang hantar naik, tapi still kena bantu juga. Okay. Alright. Next. Success Academy. Setahun ada 12 Success Academy. Tapi untuk Malaysia tahun ni cuma ada 11. 11 sebab apa? Yang bulan 11 iaitu tarikh itu digunakan untuk Auto Sales Master Workshop. Jadi bajet SA itu digunakan untuk Auto Sales Master Workshop. Maka tak ada apa-apalah. Tak ada apa-apa. Tapi 11.
Ada orang, dia attend SA ni, walaupun kat Malaysia 11, dia attend 15. Sebab dia pergi yang negara jiran punya SA. Kenapa pergi? Sebab di SA ni ada perkongsian daripada mereka-mereka yang telah berjaya. Perkongsian daripada Imperial Master. Perkongsian daripada Crown Master di kawasan sekitar. Dan juga leader-leader lain. Leaders club lain yang berkongsi. Jadi banyak. Pengalaman-pengalaman mereka ni berbeza-beza. Bukan semua orang sama. Jadi kebarangkalian kalau kita dengar perkongsian ini, mungkin itu kena dengan jiwa kita, kena dengan cara kita. Mungkin kita boleh adapt. Mungkin kita boleh ambil. Sebab tu pentingnya pergi SA ni. Kita boleh dengar. Kalau mereka yang diraihkan yang berjaya tu, dia dapat SM tu, dia menangis. Kenapa menangis? Sebab cabaran yang dia alami. Cabaran yang diterima, penolakan yang diterima, penghinaan yang diterima. Tapi bila berjaya, bila dicerita balik, memang dia menangis. Memang dia menangis. Sebab kadang-kadang, isteri buat, suami tak sokong. Suami duk kutuk. Tapi bila dah dapat, sama-sama naik dengan suami ke atas pentas. Terima hadiah. Kanlah jadi lain. Okay. So, penganjuran ni tak mungkin dilakukan oleh syarikat lain setiap bulan. Syarikat lain kalau buat pun ni setahun sekali je. So, sangat berbeza dengan ATMI. Sangat berbeza dengan ATMI. Dan penceramah dari dalam dan luar negara. Banyak. Setiap bulan ada je. Macam bulan ni. Kita ada penceramah daripada China. Mereka akan cerita tentang kita punya air purifier tu. Dia akan cerita macam mana benda tu, keaktifannya benda itu. Kemudian Success Academy ni topik dia seluruh dunia sama. Cuma penceritaan berbeza-beza. Orang-orangnya berbeza-beza. Sebab tu kita dulu selalu kita tengok Global Success Academy. Sebab apa? Sebab kita nak dengar cerita. Kita nakkan maklumat. Nak maklumat terkini berkaitan dengan ATMI. Okay. Kemudian, inilah peluang untuk menimba ilmu serta membakar semangat. Jadi, orang yang pergi Success Academy ni adalah siapa? Bukan orang baru. Kita tak showkan orang baru. Tapi kalau orang baru boleh juga. Kita nak bagi convince-kan. Betapa wow-nya. Betapa grand-nya. Meetek tu dengan ada 3,000 orang duduk. Dengar ATMI. Tempat lain, tak tahu, tak ada macam ni. Sangat berbeza berbanding dengan ATMI. Okay? So, kita boleh menaikkan kita punya kegairahan. Sebab tu, waktu pertama kali SA diadakan semula selepas COVID, waktu tu dia jemput hanya SRM ke atas pergi. Dan saya bawa isteri saya pergi waktu itu. Pada waktu itu juga ada award ceremony di mana Leaders Club dapat pin dia. Masa tu isteri saya tengok. Wah, macam ni income macam tu. Macam ni income boleh 700,000. Macam ni income. Macam tu dia boleh tanya. Boleh nampak. Nampak orang sedih je. Tapi income 700,000. Income 350,000 setahun. Sebab itu saya bertekad. Sebab tahun depan dia pencen. So kita bertekad. Tahun depan kita nak duduk naik-naik juga. Ambil pin Leaders Club. Jadi kita kena bertekad. Kita kena cakap. Kalau kita tak pergi, tak tahu. Kita tak tahu, tak rasa, tak dapat. Saya dah boleh imagine dah apa saya punya promotion speech nak cakap. Dah imagine dah figure out dah macam mana. Sebab saya nak naik bulan-bulan Disember. Kenapa bulan Disember? Bulan Disember, bulan kelahiran, bulan wedding anniversary. Ada sebab. Sebab tu saya pilih Disember. Saya pilih Disember. Sebab tu semua orang kena ada macam tu, visi macam tu. Kena visualize. Jangan alah sembang, tak ada. Orang lain boleh buat, kenapa tak boleh kita? Kalau orang boleh, kenapa kita tak boleh? Apa bezanya? Tak ada beza. Tak ada beza. Kita ni, kita tak dapat sebab kita tak ada peluang. Tapi bila ada peluang, jangan kita lepaskan. Jangan kita lepaskan. Kita grab. Kita grab. Okay? Alright. Cuma SA ni lah kena tiket. Tapi cuba bayangkan, dia sewa MyTech tu 500,000. ATMI sewa 500,000. Kalau 3,000 orang,
ada tiket RM50, mana bawa apa RM150,000. Banyak lagi yang Atomy keluar. Banyak lagi yang Atomy keluarkan duit. Jadi, janganlah kita terlampau berkira untuk ilmu yang kita nak dapat. Untuk ilmu yang kita dapat. Okay? Alright. Next. Channel Atomy. Channel Atomy ni memang very informative. Saya peringkat-peringkat awal masa saya join Atomy tu, memang saya tengok betul-betul channel Atomy ni. Tengok channel ni. Sebab channel Atomy ni, dia ada banyak. Ada banyak menu atas ni. Academy, member, produk, Atomy Corporation, business resources. Kalau saya tengok Academy pada waktu itu, tengok sebab nak tengok apa kita punya chairman kata. Apa wawasan dia. Apa wawasan dia. Bayangkan pada ketika dia start Atomy ni, dia seorang bankrupt. Ada kereta buruk je. Masa tu nak buat presentation pakai kertas puskat kertas majung tu je tonteng. Tak ada whiteboard, tak ada. Betul. Tapi dia punya visi dia terang dan jelas. Sebab itulah 17 orang yang dengar tu betul-betul yakin boleh buat. Dan 17 tu antaranya ramai yang dah Imperial Master. Tapi bukan semualah. Sebab ada yang dia terhenti di tengah jalan. Dia terhenti di tengah jalan. Okay? Dia boleh dengar Pak Anggi, Lee Sung Yong, lepas tu Guk Onik. Banyak. Yang Guk Onik Atomy selalu update. Yang Pak Anggi punya tu, banyakkannya yang rakam yang lama. Tak kisah. Dia buat terjemahan dalam bahasa Inggeris dan terjemahan dalam bahasa Malaysia. Boleh tengok. Kemudian, dalam bagian member ni adalah macam-macam. Special lecture lah, ethics lah gini. Lepas tu ada company introduction. Kita boleh dengar ni. Kita dengar ni, kita hafal apa yang dia cakap tu, jadi senang kita nak cerita dengan orang lain. Kita duplikasi je. Tiru basi. Okay? Kemudian, education material ada video, produk ada education, ada slides, videos dan juga ada poster. Okay? Kemudian, ni kalau yang Atomy Corporation ada Shake Challenge punya, semua berita-berita tu kan tu. So, tahun depan ada Shake Challenge, Grand Shake Challenge. Boleh tengok dekat sini apa yang berlaku situ, nanti kita boleh tiru basi. Okay. Kemudian business resources pasal social media guide. Jangan kita buat kesilapan. Jangan kita melanggar akta social media. Okay. Okay. So luangkan masa untuk anda belajar dan juga tolong tonton ulang kali agar lebih faham. Saya tengok banyak kali. Supaya saya faham. Bukan sekadar tonton kerana nak tanda dekat ABI dulu, dah tonton video saja. Buka je, tanda, akan ambil gambar apa. Tapi apa intipati daripada perkongsian itu, tak tahu. Jadi sebenarnya kita menipu diri kita sendiri. Alright. Education material, pasal produk, ada slide. Kita boleh ambil slide-slide ni, kita boleh print, dan kita boleh bawa. Kadang-kadang ada setengah orang, dia tak puas tengok dalam handphone ni. Dia nak tengok dalam file. Kita buat file. Kita bawa lah file, collect file. Walaupun ini bukan, tapi ada setengah orang memang suka macam tu. Dia tak suka, dia tak puas tengok kat handphone tu. Dia nak tengok pada atas kertas. Kita print lah. Ada poster kalau kita nak buat poster. Kemudian ada video-video. Kemudian ada Chairman Pak Anggi punya macam mana dia introduce company. Itu tengok leaders company macam mana. Okay. Kemudian ada live scenario, siapa yang sharing, ada testimony, siapa sharing, ada membership, mastership promotion untuk naikkan semangat kita dengar dia punya promotion speech, apa dia cakap, kemudian leaders club punya promo, ada. Okay. Semua ni ada kat channel Atomy. Jadi, amat merugikan lah kalau benda tu dah wujud, tapi kita tak gunakan. Alright, kemudian Atomy ni ada Facebook Atomy. Dan very soon akan ada TikTok Atomy. Dan TikTok Atomy ini pula, dia gunakan media dia bahasa Melayu. Sebab FB yang Instagram tu banyak guna bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Tapi untuk TikTok ni nanti diguna bahasa Melayu. Cuma dia Atomy minta kita berkongsi dengan Atomy kita punya testimoni yang ada. Supaya akan dijadikan. Dia ada dia punya grup yang akan buat olah, tapi
benda tu kita kena bagi. Dia punya raw material, kita bagi Atomy akan buat bagi canggih. Akan ada. Okay. So dekat FB Atomy ni ada macam-macam lah. Dia update information, dia update semua benda. Dan pasal produk kita pergi ke Canada, dia cerita dalam tu. Dan juga gambar-gambar ada macam-macam. So ini pun kita boleh tunjuk pada kawan-kawan kita. FB Atomy ni tengok macam mana. Okay. Dapatkan maklumat yang sahih. So sebab tu saya kalau maklumat tu datang pada FB Atomy, saya boleh terima. Kalau maklumat tu ditulis oleh individu, saya akan curiga dulu. Saya akan curiga dulu. Kena buat verifikasi. Okay, kita tahu kan, sekarang ni di bawah Akta Multimedia, kita forward, bukan kita start, kita forward benda yang tak sahih pun, kita boleh kena saman. Berhati-hati. Ini dah cerita semalam dalam TV. So jangan ada orang nanti buat benda ni, ada orang komplain, boleh jadi masalah. Boleh sakit kita. So kita kongsikan info dari FB Atomy. FB benarkan kita nak share apa yang dia post itu. Dia up kat situ, kita boleh share. Tak ada masalah. Lepas tu kita buatlah kita punya own copywriting sikit. Kalau kita rajin. Tak pun copy direct itu, share itu direct pun okey. Tak ada masalah. Okey. Kemudian cakap pasal ABI dulu. Ada Julai intake. Dah habislah cerita. Tapi kita nak cerita je. Dia ada program dia. Dia ada 4 kelas. Siapa speaker-speaker dia. Semua dia cerita. Ada 4 kelas ni. Semua ada. Ini dah berakhir dah. Dah berakhir. Result pun dah keluar dah. Ada yang dapat Excel benar. Dia dapat free tiket pergi ke Success Academy. Kan? Cuma korban masa 1 jam setengah je setiap minggu. Bebab benda ni. Tapi program yang sedang hangat dalam Atomy sekarang ni ialah Go Sales Master Camp. Cuma Go Sales Master Camp ni, dia dulu kena daftar. So, program dia bermula daripada 1 November hingga 31 Disember. 8 minggu. 8 minggu daftar. Program ni, dia kalau kat Malaysia ni, bahasa Inggeris dengan bahasa Mandarin. Jadi, saya ada bercakap dengan leader-leader daripada Sabah. Dia kata, dia susah nak faham yang English punya, so dia dengar China punya yang Mandarin punya. Lebih mudah dia faham, kan? So, program ni memang komprehensif. Saya salute program ni. Sebab dengan program ni, saya dapat balik maklumat sebenar. Kita dulu masuk kira macam automatik je. Tak ada asas. Sebab tu bila tak ada asas, orang cuit sikit, mudah terkolek. Tapi kita faham. Dari minggu pertama, cerita tentang MLM dengan pengedaran, dengan distribution. Kita tahu macam mana cara nak pilih syarikat supaya kita taklah nanti terjadinya keadaan kita berusaha sungguh-sungguh, sekali syarikat lingkup, bonus pun tak bayar. Cerita-cerita, tiba-tiba syarikat tukar marketing plan. Cerita-cerita, syarikat dah pun tak boleh bayar kita punya bonus kerana ada pula bisnes yang tak betul, akaun dia dibekukan. Ini semua kita dah tangani pada minggu pertama. Minggu kedua dia cakap pasal pendapatan sistematik. Dia cerita tentang Atomy. Dia cerita pasal tentang kerja yang ada gini, kebarangkalian boleh hilang. Sebab adanya AI, adanya AR. Ini dah terjejas pada orang-orang yang buat industri pengiklanan. Kerana orang tak pakai dia design, orang boleh design diri dia. Pakai AI, AR. Pergi kedai cetak je. Nak cetak. So, mereka hilang. Arkitek pun gitu juga. Banyak pun. Kemudian, masuk minggu ketiga, kita pasal macam mana nak dream. Macam mana kita nak letakkan impian. Kita buat. So, dia ceritalah. Ada pengalaman-pengalaman orang yang bercerita. Kemudian minggu keempat, cerita pasal potensi kejayaan. Ini cerita pasal orang-orang yang dah dapat naik sales master. Yang ada setengah tu dah memang dah bankrupt dah. Ada setengah tu memang dah putus harap lah. Dan juga kita dengar cerita-cerita daripada Imperial Master. Di mana Imperial Master salah seorang pada tu dapat hadiah 1 juta USD tu, merasakan duit tu bukan dia punya. Nak dermakan untuk masa hadapan. Bayangkan. Dan minggu yang kelima pula, kita cerita pasal lain. Kita cerita pasal produk signature kita. Produk flagship kita. Cerita. Jadi dari penceritaan ini, kita dapat lebih maklumat. Sebab tu penting. Dan minggu depan, dia cerita pula macam mana pasal sinergi super hard tu. Di mana gabungan antara Atomy dengan
pembekal-pembekal dia kerjasama yang begitu erat. Bukan macam kontraktor ni. Tidak ada hubungan macam tu. Dia bekerjasama. Lepas tu nanti 7-8, apa itu penjualan, apa itu sales lah ceritanya. Cara bijak menggunakan senarai, lepas tu plan awal, macam mana kita nak buat planning. Semua ni diajar secara sistematik. Semua diajar secara sistematik. Dan untuk Malaysia ni dia bagi, sebab dia ni sistem global, bukan Atomy Malaysia punya, sistem global. Malaysia dia bagi setiap hari, kita tengok daripada pukul 12 sampai pukul 6 petang. Tapi ini taruh je. Kalau line tu tak congested, bila-bila je kita boleh tengok. Saya anytime saya tengok. Anytime saya tengok. Okay? Sebab bila kena macam ni, maka ini 8 minggu ni ada schedule ni. So kita boleh tengok apa ni. So dia dah minggu kelima, dah selesai. Minggu depan, hari Senin depan, minggu yang ke-6. Jadi, saya ambil apa? Saya ambil kesempatan untuk terjemahkan setiap minggu punya kuliah-kuliah ni dan juga dia punya ni, saya terjemahkan. Minggu yang pertama, minggu yang kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Kan? Dan bila dah terjemah ni, buatkan kelas khas untuk terangkan pasal ni supaya rakan-rakan kita yang kurang mahir bahasa Inggeris tu boleh faham apa sebenarnya yang diperlukan. Cerita tentang macam mana nak buat dia punya tugasan. Sebab dia kena ada tugasan. Dan bila saya dah buat tu, saya upload dekat saya punya YouTube. Boleh tengok dekat YouTube saya. Cari Haji Umar Raimi Channel. Ada kat situ. Saya letak 2. Saya dah taruh dah apa ni dia punya playlist. Tengok sama ada bimbingan ataupun GSMC. Boleh tengok. Yang tak daftar boleh tengok. Sebab nak faham, banyak maklumat yang saya gunakan ni datang je daripada GSMC ni. Sebab ini presentation Atomy yang terkini. Yang terkini. Okay? Yang terkini. Alright. So, sebagai penutup, jika benar-benar ingin berjaya di Atomy, masuklah ke dalam sistem. Masuk dalam sistem. Jangan berada di luar sistem. Jangan kita beranggapan kita pernah buat jualan langsung dulu, benda itu sama dengan Atomy. Tak sama. Tak sama. Tak sama. Okay. Kemudian, pemahaman kaedah menjana pendapatan ni penting dalam Atomy ni. Banyak orang tak faham. Sebab tu dia kata, lambat dapat duit. Banyak lambat dapat duit. Sebenarnya, kalau kita buat betul, the moment kita start dapat, dia akan terus dapat. Dia akan terus dapat. Tapi nak dapat mula-mula tu, kita kena berusaha. Sebab kata patah, tak pecahkan ruyung, mana nak dapat sagu ni. Okay? Alright. Kemudian, semakin cepat kita duplikasi, semakin cepat meraih kejayaan. Sebab kalau kita tak duplikasi, rangkaian kita tak follow apa kita akan capek kepenatan. Sebab kita je kena usaha. Jadi kita nak rangkaian kita buat sama macam apa kita buat. Barulah rangkaian itu akan berkembang dan terus berkembang. Okey? Sampai di situ yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Terima kasih atas perhatian anda. Semoga kita semua berjaya di Atomy. Okey? Alright. Saya stop dan saya unmute. Dan sesiapa nak bertanya, boleh buka mic, boleh tanya apa yang nak ditanyakan. Okay. Kalau ada nak tanya, silakan. Boleh tanya. Ada nak tanya, boleh tanya. Ada soalan, boleh tanya. Kalau ada nak tambah, boleh tambah. Tak ada masalah. Sama-sama Jawada. No problem. Awak dia bawa kendi pakai curah dan gelas. Saya malah bawa kendi. Kendi berat pakai bawa ni senang. Terima kasih Amazon. Faham okey. So Amazon jumpa 19 hari bulan di Penang .
Tak ada soalan. Tak ada apa nak tanya. Okey. Terima kasih Ustaz Kha. Okey, alright. Awak ramai-ramai datang. Kak Wah ada on mic tu, cakap lah nak cakap. Dengar tak? Dengar. So pada yang mereka yang berada di Sungai Petani, ambil peluang ya jumpa dengan Mr. Pahanggi Malaysia. Beg merah. Siapa lagi Haji? Haji cakap tadi satu lagi tadi. Apa Haji cakap tadi? Satu lagi panggilan Haji tadi. So jangan apa orang kata jangan lepaskan peluang pergi ya, sebab Haji dia macam-macam dia punya present dia nanti. Bawa ramai-ramai kawan pergi sana. Sebab untuk yang present ni saya present ada dah storyline saya. sebab yang presentnya daripada grup DTA kan. Takut nanti orang lain yang ramai yang ada sana. Paklah pergi Paklah. Dalam proses ada keinginan juga nak pergi tu. Ada keinginan. Isi dia cantik. Ya, antara isi dia cantik dekat Malaysia kita. Ya, betul. Memang saya dah tengok Siti Chan punya tempat kan. Siti Chan punya tempat. Memang cantik. Macam Starbucks. Dah pernah pergi ya? Pernah bersama dia lah, tapi tak ada lah tak sampai ke isi. Kat luar jumpa tengok dalam apa nama ni, web je lah. Dalam web lah. Jadi kita ambil lah kesempatan ni, orang kata dalam bulan 12. Haji kan? Ya, bulan 20 bulan 12 ambil cuti 20 kan? bulan di Sungai Petani. Pergilah jalan-jalan di Pening, terus naik ke Sungai Petani. Ya, Siti Chan tu dia memang Star Master kat sana yang orang kata ramai orang-orang Melayu dengan dia. So kita tak payah nak segan-segan semua orang Melayu kat situ nanti. SM baru pun kat sana tu. Chaidi kan? Chaidi, ya. Dr. Chaidi. Dr. Chaidi. Siapa sini orang Kedah? Cuba mulalah type 1. Sebab saya rasa kan kena orang kita ramai kat sana. Apa Ji program start? Pukul 8. 8 malam 8 malam. Kawan pergi ya? Itulah tengah fikir, tengah kira semua tolak campur ni. Kalau saya dah book hotel dekat apa ni dia sebaris pada isi tu ada hotel. Saya ambil yang Big Orange. Sebab dia Saidi recommend Big Orange. Sebab dia kata dia ada sebelum tu ada Shaz. Shaz tu dia kata tak berapa nak ni lah. Tapi kalau Big Orange tu dia recommend lah. Sebelah Big Orange tu ada nasi kandak. Nampak. So Haji plan sampai sana pukul apa? Saya kira kalau check out jadi dalam pukul 2 sampai lah tu kot. Saya 20 Disember mungkin saya kat Perak. Daripada Perak sebab saya ada perjumpaan dengan sekolah Clifford, Kuala Kangsar. Saya cuba pergi ke Sungai Petani kalau cepat, kalau boleh sampai. 20 Disember. Mar tak di sana ya? Mar ada tak sana? Assalamualaikum semua Kak Ria. Semar dia sekarang ni dia kat Melaka Wah. Oh, Melaka. Dia ada kenduri kahwin, so dia tak ada join dalam Zoom ni. Tak apa, nanti Kak Ria inform dia
tentang Oh, Sukan Petani. tapi ini yang untuk yang ngaji punya 20 bulan nanti. Sebab dia dekat sana kan. Yelah, maknanya Masuk Karim dia minggu ni tak ada, so dia tak join malam ni, dia tak tahu pasal, mungkin dia tahu lah pasal ODS tu, tapi mungkin kita kena remind dia lah, nanti Kak Rin remind dia. Ya, Kak Pasal- Rin ada rupanya. Hmm. Dah sampai Perak dah. Dah sampai dah. Baru nak Dah. masuk. Dah termiss lah apa Haji present tadi tu, tapi tak apa, ada YouTube kan, jadi kan kita tengok lah. Ada kat YouTube, dia tengok YouTube. Banyak sangat kena buat dalam kaji ni. Basically ini jawab apa yang Kak Rin tanya minggu lepas lah. Macam mana nak berdan sistem itu je. Di malam tu pasal kita dah topik banyak, kalau nak cerita lagi panjang lagi. Lain pun tak apa elok lah kat sini. Ha. Baru sampai Ipoh ke tu? Tak dengar. Dia baru nak check in kot. Lain Haji ke lain siapa yang sangkut-sangkut ni? Lain Haji clear. Dan saya clear. Saya Saya clear. kira. Ipoh kot. Ipoh. Tapi okey. Pak Lah pun ada kuning. Apa yang kuning? Dia bar tu, bar tu. Aha. Dia sekarang dia putih, tadi dia pergi kuning. Dia tak stable wifi . Saya sebab saya pakai LAN. Dan dia stable. Oh, Haji pakai LAN, saya pakai Amran. Saya pakai wah. Haji doktor buat lawak. Elok lain dia. Dia kita ada dia punya. Okey. Tak apa saja. No, it's okay. Cik Mizun on ya pergi Sungai Petani. Bawa. Ya, insyaAllah sampai. Bawa sekali dengan bangla-bangla tu. Dah beritahu kat dia, tapi dia kata Ada dia kerja. kerja balik lewat, dia kata tak boleh pergi kita dah. Tak apalah. Hamai lah dengan keluarga Mizun. Ham. Kami ni baru masuk hotel ni Baru check in. Baru dapat check in ni Baru nampak bar ni putih. Ya. Tadi Tak nampak putih Tak apa. Nampak gelap. Cahaya pun tak apa. Macam mana dia semua warna kuning je semua lampu ni Jadi cahaya dia tak berapa cukup. Okey tadi ramai yang masuk. 50 orang. InsyaAllah lah tu kita tu balik. Tadi Prof Asri datang ke saya punya isi tadi. Prof Asri daripada Johor Bahru. Dia pun bincang macam mana untuk gerakkan balik grup. Saya punya bincang-bincang, saya kata kita nak gerak balik grup. Saya kata fokus kepada PV, fokus kepada kekuatan produk. Sebab selama ni bila kita fokus pada income, dan orang akan bilang, mana income ni, mana Atomy tak dapat income ni. Dia tak faham cara Atomy tu. Jadi dia akan cepat putus asa. Sedangkan Atomy is consumer based. Kita dah beritahu consumer. Jadi bila consumer, saya kata siapa nak masuk fokus kepada produk, dia masuk garanti, dia beli barang, PV akan mula ada. Jadi saya kata bila PV ada, mastership adalah hasil daripada kita menguruskan PV yang mula masuk banyak tu tadi. Kan bila bila kita nak fight untuk mastership, kalau PV pun tak ada, orang pun tak ada, tak payah cakap lah bab mastership tu. Jadi sebab tu saya kata fokus kepada kekuatan Atomy yang asal, iaitu produk yang berkualiti. Itu yang saya kata sekarang ni kita macam-macam dah kita buat masuk produk. You cari apa tu? Tak, ini dia satu je tu. Dia cari
Kabel, power kabel. Jadi sebab tu kita fokus balik pada kekuatan produk kita dengan terutama masuk dengan air purifier, kan? Air purifier ni, kita punya air purifier jauh lebih murah daripada yang lain-lain tapi featurenya jauh lebih bagus. Tapi bagaimana kita nak supaya ahli-ahli kita tahu kekuatan air purifier kita itu, lalu mereka ambil peluang untuk tolak push produk tu. Push produk tu. Dan kalau kita boleh buat tim yang push air purifier pun, PV akan masuk kencang. PV akan masuk dengan kencang. Dan satu hari nanti kalau kata Korea dah mula, Malaysia dah boleh masuk katakan water filter yang 700,000 PV di Korea tu. Lagilah, satu terjual pun dah special agent. Jadi kita dah sampai masa kita fokus kepada kekuatan produk. Kalau kita tengok Amway misalnya, Amway dia fokus kepada produk daripada dulu lagi. Hingga kan orang tidak mempertikai walaupun produk dia tu mahal. Sebab apa? Sebab orang sudah menerima itulah Amway, itulah produk dia. Kan? Tapi dia jual produk pada harga yang tinggi, pada kualiti yang memang bila sebut Amway, itu kualiti dia, harganya tinggi. Tapi kita dalam Atomy, kita beri kualiti even better, harga yang rendah. Jadi kita ada advantage. Tapi kita belum lagi berjaya melatih ahli-ahli kita untuk faham konsep produk kita tu tadi. Jadi kita punya antara perkara yang kita perlu kepada mereka yang di ODS, yang CODS, ODS, apabila bercakap tentang produk, bercakap tentang Atomy yang tu fokus kepada kekuatan ni, fokus dia. Jadi sebab tu kita nak supaya tertanam dalam fikiran orang-orang ahli-ahli kita, termasuk ahli-ahli yang baru, apa sebenarnya kekuatan Atomy ni. Jadi mereka akan nampak. Kita nak mereka nampak. Jadi mereka akan excited untuk bercerita. Itu yang kita punya kekuatan yang kita kena betul-betul ketengahkan. Kalau kita berjaya dengan misi mengenengahkan kekuatan produk yang berkualiti kita tu tadi, PV akan kembali rancak. Bila PV kembali rancak, barulah kita boleh cakap pasal mastership. Macam mana kita nak menyusun atur orang-orang yang ada itu untuk capai mastership. Jadi kita fokus kepada itu dulu, insya-Allah. Kalau fokus kepada produk pun, at least kita punya bonus pairing kita jaga dulu. Bonus pairing kita jaga tu dulu. Supaya hari-hari kita dapat pairing. Ya. You orang dengar tak saya cakap semua senyap je ni? Ke aku cakap sesuatu? Dengar. Oh ya, ada. Doktor. Saya ingat saya cakap dia orang dengar ke saya cakap kok internet masalah kat sini, saya cakap seorang-seorang. Dengar, semua Kan dengar doktor ni. cakap kita nak cakap. Jadi siapa nak cakap? Siapa nak dengar? Nak dengar tu. Betul. Betul, kita punya air purifier tu 150,000 PV sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. InsyaAllah. Siapa ada malam ni saya tak sempat tengok siapa peserta kita yang ada. Tengok kejap. Kita ada Pak Lah, biasalah Pak Lah, Kak Awar, Jeremy Alina, Zaid Along, Adnan Joseph, Mak Z ada, Prof Kamariah sentiasa ada, Aino, Rosna, Atika, Siti Nur, Rohana, Mazwin daripada mana Mazwin? Jawada, Azilawati, Mahira, ni nama-nama yang dah memang familiar sangat. Zahria, Mariah Ramlan, Amizun, Yani, Zaki,
Umi Siti, ni orang-orang hebat. Aliyah Auni, Rozaini, Rusanani, Masyitah, Noraini, Anis, Umi, Cikgu Razali, Suhaimi, Norzalela, Ida Jo, Muhammad Akhir, Jiman, Liz, Azura, Abdul Rahman, Hafizah, Norma Harun, Zura, Aslina, Haniza, Farah, Noraini. Tu yang ada, yang setakat ada hari ni, malam ni, alhamdulillah. Atikah dengan Faria. Oh, dia buka terus kamera sebab saya tak sebut Farah tadi. Allah, saya sebut Atikah je. Dia orang Bukti, masih bekerja. bukti kehadiran. Tu saya suruh dia buat continue dengan Go 100 tu. Dan alhamdulillah mereka sudah seronok. Zakiah Zakaria pun ada masuk tu. Dia seronok. Saya nak pastikan mereka berjaya dengan Go 100 mereka. Dan sampai mereka capai 3 orang capai SM. Atikah, Farah dengan Latifah. Dia orang hari-hari. Dan dia cerita macam mana Lin Nur Halina ikut dia orang menggeletar kata kali pertama. Baru kau tahu, ingat senang ke nak jumpa orang secara berdepan. Jadi sebab tu kalau kita ikut kepada Pak Hanggil, okey, Pak Hanggil dia kata apa? Pak Hanggil kata Go for 100 ni jangan fikir nak pairing, jangan fikir nak jual barang, jangan fikir nak tolak produk, jangan fikir nak recruit new member. Create awareness. Maksud create awareness ni tadi, kita jumpa seramai mungkin orang di luar sana. Kita jumpa seramai mungkin dan kita sampaikan, kita sampaikan tentang Atomy kepada mereka di luar sana seramai mungkin. Dan dia kata apa? Kalau jumpa 100 orang, mustahil tak ada seorang pun yang nak. Mustahil tak ada seorang pun yang berminat. Mustahil tak ada seorang pun nak jadi ahli. Mustahil, kata dia. Kan? Jadi kita tak ada, bila kita buat macam tu, kita tak ada rasa tekanan. Okay, kita tak nak buat sesuatu dalam keadaan kita tertekan. Bila kita tertekan, you will not enjoy. Kita tak akan enjoy. Buat kerja tak enjoy, maka dia akan cepat putus asa, cepat hilang semangat. Kan? Jadi kita buat berterusan begitu. Kena pula you all semua ni ada masa yang banyak manfaatkan betul-betul. Every day, ada je orang baru masuk every day, bermakna kita melangkah ke depan setiap hari. Dan kita kena ingat, pepatah Cina mengatakan apa? Perjalanan 1000 batu, dia tetap bermula dengan langkah yang pertama. Jadi bila kita dapat, hari ni kita keluar dapat orang baru, esok kita keluar dapat orang baru. Yang secara organik, kita tak paksa tapi kita cerita ada yang berminat. Itu konsep Go for 100 tu tadi. Kan? Bermakna kita buat kerja hari-hari. Kan? Buat saja. Dan tanpa kita sedar, grup kita berkembang, PV kita bertambah. Lepas tu jangan kita sekadar daftar, mereka itu perlu kita bawa ke center untuk kita teruskan. Berikan mereka pendedahan, berikan mereka latihan, beritahu mereka tentang Atomy, macam mana pembayaran bonus. Daripada situ. Dan kemudian akhirnya melalui meeting-meeting di center-center, maka kita upgrade mereka yang ada dalam rangkaian kita seorang demi seorang untuk boleh bercerita, bercakap seperti kita, boleh menyampaikan seperti kita, boleh berkongsi seperti kita. Bermakna berlakulah duplikasi. Kan? Berlakulah duplikasi. Bermakna kita berada on the right track dalam bisnes ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Esok kepada sesiapa yang ada di Ipoh, pukul 2, 2:30 esok, jumpa saya dekat center dekat sini di Taman Botani. Botani apa nama tu? Lupa saya dah. Saya akan jumpa kita punya ahli-ahli dalam rangkaian.
Tengok Muhammad apa tu? Akhir. Pareto law kata dia. 111. Wow. Pareto, hukum Pareto. Jadi dia perlukan kerajinan, dia perlukan istiqamah. Buat aja insya-Allah. Botani Center. Esok Jadi kita jumpa siapa yang ada dekat Ipoh. Okey. Kat pukul 11 lah. Sorry lah lambat masuk tadi. Sebab dalam kat luar susah nak masuk, nak susah dalam bila bergerak tu. So di apa? Di Sungai Petani Haji Raimi dengan Cikgu Rahman kan? Ya, dengan Cikgu Rahman. Ni first time saya rasa Haji Raimi bergabung dengan Cikgu Rahman ni. Ya. Haji Tak. Raimi tak pernah. Pernah Kali kedua, dekat kali ni. kedua. Setiawan. Kedua. Setiawan. Kali tambah Setiawan. Oh, Setiawan. Setiawan Hotel HDS. Macam mana Pak Lah? Dekat Setiawan Hotel. Oh, Setiawan Hotel. Tapi sendiri punya lah. Itu Private. tak Pak Lah, dia ada kita buat kat center. Buat kat center. Kat center Oh, ada. di hotel kan? Ada, bukan. Itu yang hotel tu tak kira ODS lah. Tapi yang dekat yang ni punya center, ada center buat kita buat dulu. Okey. Kat center. Yang Yang dekat Kak Wah hotel tu, Kak Wah jadi MC bidang terjun. yang dekat hotel tu dia itu group meeting Pak Lah kan? Macam group meeting dia. Group meeting dengan Haji Raimi punya group masa tu. Ya. Hmm. So kita ada buat dekat tu. Lepas tu ini Penang pun dengan dia lah. Dengan Cikgu Rahman juga. Penang dan Sungai Petani. Dia nak sama macam dengan Wawah lah. 3 kali. Wawah, Johor Bahru, Penang, Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. 5 kali. Kak Wah dah popular dah satu Malaysia. Tak ada lah Dato'. Tak ada, biasa. Satu Malaysia Kak Wah. Tahu aku mari. Satu hari nanti sampai Singapura pula. Dia sekarang ni dikenali sebagai Salwa Kumari. Selalu aku Dia yang bagi nama dia sebut Salwa Kumari. Semua orang pun gelah. Salwa Kumari. Dulu memang saya gelap Doktor, sangat gelap. Iya. Pak Lah senyum kan. Saya lagi gelap pada Pak Lah sebenarnya. Berkilat gitu. Dia tak tengok DTA lagi. Dia buat DTA lagi Dia berkilat. tak tengok DTA masa kecil lagi. Lagi berkilat. Nampak tak? Ya. Siapa yang sapu muka dengan Atomy, dia akan jadi Pak Lah tak sental ni saya rasa. DTA sental lah. Pak Lah kan sental tu, mati tu. Tonyoh je. Saya memang bercakap. Memang berkilat lah dulu. Memang Salwa Kumari. Saya berlari dulu 1,500 ya. Jadi selalu dengan budak-budak India. Jadi dia orang tak tahu beza ada orang Melayu dekat dalam tu. Kata saya lah tu Salwa Kumari. Masa tu kurus, kaki pun keting macam dia orang. Lari sama-sama. Ada orang Melayu dalam tu dia kata. Ada Nur Salwa dia kata. Itulah. Alright. Doktor duduk mana tu? Doktor duduk macam mana? Dia orang ambil saya dekat Symphony Suite ni. Yang dekat 25 Tambun ni. Oh, butik hotel tu, cantik tu. Senang esok saya nak ke sekolah Sungai Raya dulu pagi. Sekolah Sungai Raya tu ada ke Gopeng sana.
Jadi Oh, tak jauh lah. jadi eloklah duduk belah sini. Dan saya tengok tadi hotel yang lama tu, Hill City Hotel, dah jadi hotel hantu dah. Tutup habis dah. Kosong. Oh. Saya ingat nak hotel Simfoni ni naik, tutup dia kot sebab orang ramai duduk kat sini lagi kan. Sini hotel baru, fasiliti dia baru. Dan dia pun depan jalan kan. Macam balik kampung lah doktor kan. Kampung lama lah, kampung lama. Kampung lama. Tadi pun pergi tengok pejabat yang saya jual tu, tengok pejabat. Nangis. Suasana pejabat. Nangis, sedih. Kak Rin dah menangis. Allah. Kak Rin Dah nangis. jadi apa sekarang? Dia entah dia pasang dengan pagar besi kat bawah tu, Cina tu dia beli, dia nak buat apa tak tahulah. Nampak printing, tempat printing ke apa ke. Tapi di belakang pejabat tu, di belakang, yang belakang-belakang tu pun banyak kedai-kedai yang dah kosong. Jadi nilai agak jatuh pun tak Landai. Lain-lain dia tak stabil. Dulu saya duduk sini okey lah. Ini DTA dah merah lah. Ya. Bar dia dah merah. Saya nampak merah. Dia kat tempat jadi tempat hantu tadi. Ya. Tu Haji tengok dekat mana, dia kata dekat dia ada dia punya bar. Dekat nama bawah tu, nama gambar bawah tu ada nama. Dia ada bar dia tu. Bar dia tu merah. Oh tu Haji Raimi King. Okey. Tu merah tu. Ada je saja kata. Ni kuning. Mesti gitu. Orang kita nampak senyap dah tu, dapur sebelah dah. Semua dah senyap. Okeylah. Senyap. Orang yang lain-lain tu dia tumpang dengar dah berdengkur. Kita duduk bersembang, dia orang duduk berdengkur. Sedap je tutup mata, layan. Ya? Letak telefon kat sebelah, janji aku masuk, tapi semua tutup kamera. Kan? Dengar lah. Aduh. Macam orang tak tahu tu korang ni semua. Dengar. Oh, Suhaimi tiba-tiba je. Dia kena provoke. Don't provoke lah. Dulu dia bagi alasan kamera dia tak cantik. Dia segera je jawab. Dengar dia. Tapi nanti akhir tahun kita buat, kalau Zoom, kita buat 1 hari semua buka. Semua on video. On video. Kita dah Semua beritahu buka. awal Saya lah. pun panik dengar semua. 1 hari kita semua buka. Saya dah panik dah ayat tu. Bukan buka. On video. On video. Yalah, 1 tahun doktor, saya pun tak pernah tengok orang-orang apa nama Mazwin. Macam mana rupa dia kan. Jadi 1 hari nanti kita beritahu untuk Okay, Zoom. New Year. Pakai baju semua. Okay, New Year. Tak wah. Kita buat special. Apa dia? 30 hari Sabtu. 30 bulan tu Sabtu. Itulah hari 30 hari bulan 1 cantik New Year. Kita on lah, kita berkenalan kan macam New Zura. Year semua wajib pakai lawa-lawa dan buka kamera Sambut akhir tahun. Jadi tahun 2024 bila kita masuk Zoom je kita buka semua kamera dah. Kita dah biasakan diri. Kan? Taklah Haji cakap seorang-seorang kan, kena mata Kak Wah pun bukan dia buat juga. Kak Rin duk tegak. Saya suka buka kamera, senang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kucing aku. Betul. Ini ada dah lama kita berzoom, jumpa kat luar pun tak kenal. Sebab tak pernah tengok rupanya macam mana. Dia kenal kita tak kenal dia. Ya. Aduh. Tak, dia senyum-senyum, kita siapa orang senyum-senyum. Dia masih senyum-senyum. Silap-silap Haji tanya, dah masuk Atomy? Rupanya hari-hari dengar Zoom Cik Haji Raimi kan? Jadi kita tahun depan kita azam. Sebab 2 tahun semua dah pakai produk kan? Jadi tak payah malu-malu dah.
Betul. Dah penuh almari produk dah 2 tahun. Dah penuh kan ni. Sekarang buka Betul. buah. Betul. 2 Ni tahun nak dah. tanya sikit lah. Hmm. Yang order baju dalam mall Malaysia itu kan. Ada yang dapat dah ke? Sebab tu Belum. Belum. Ya, Mungkin minggu Yang depan dapat kan. leader pergi apa nama ni, pergi PD baru ni je yang dapat. Oh, sebab Ani tanya isi, dia kata pre-order dia tu. Tu Ani pelik lah. Pre-order kena terus ke rumah ke? Tak, pre-order. Pre-order dia sebab Atomy dia tak nak simpan stok banyak sangat. Jadi dia dengan pre-order dia dapat bacalah saiz L berapa, M berapa, berapa. So dia boleh order tak membazir lah. Kan? Okey. Saya pernah buat t-shirt ni masa saya buat NGO Kadim tu. Saya tak ambil pre-order, saya main tempah aja, anggap-anggap aja. Besar, punya banyak bazir dekat store tu. Saiz-saiz yang orang tak nak. Jadi duit kita habis gitu je. Banyak nak bagi free je kat orang. Bila bagi free ramai pula yang nak. Okey, faham. Terima kasih. Dan insya-Allah Disember dapat kata Kak Rin. Hai. Okeylah kot. Kita terima kasih semua yang hadir pada malam ni. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih dan leader lain. Sama. Tengah driving ni ke Ampang. Driving. Hantar Farah ke tu? Tak, bermalam dekat Ampang, nanti esok kita orang ada projek dekat Ceras. Projek Pak Farah. Hebat. Besok ada projek tu. Kan. Ini siapalah leader atas mereka ni. Hebat betul anak buahnya. Siapalah leader atas tu. Kan? Kena kat awal je sekarang ni. Tak tahulah siapa kat atas tu. Siapalah leader atas tu. Hebat betul anak buah dia. Hebat sungguh anak buah dia. Hebat sungguh anak buah dia. Patut leader dia rasa takut patutnya. Leader buat dono je. Leader orang Malaysia. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah. Ada nanti tu. kawan, nanti saya dah cakap dengan Atikah apa semua tu. Dengan Farah. Bila dia dah buat turun Padang, nanti cari satu date, invite dia orang datang isi. Jangan tunggu saya kata guna je isi tu. Kak Awal ada, mungkin Kak Awal boleh hadir, kan? Siapa yang boleh hadir juga boleh hadir. Bantu mereka bagi taklimat pada ahli-ahli baru tu, insya-Allah. Kalau saya ada, pasti saya lah yang akan lakukan. InsyaAllah doktor, memang dalam perancangan pun ya, sebab kalau orang bawah kita bersemangat kan, ini kan kalau dulu orang kita macam tak semangat, saya bersemangat seorang-seorang, tapi sekarang dah ramai macam bersemangat, saya lagi bersemangat doktor. Macam tu. InsyaAllah. Kita pergi ke isi ya, ramai-ramai. Mendengar. Kita boleh jemput Pak Allah, Haji Raimi, semua yang kat dalam-dalam ni boleh bercakap. Orang lain jauh-jauh panggil Haji Raimi bercakap. Kita panggil dia. Cakap. Kalau doktor tak ada, Haji Raimi. Kalau Haji Raimi tak ada, Pak Allah. Macam tu. Aslina pun boleh cakap. Ramai orang boleh cakap dalam ni. Duplikasi apa leader buat. First time saya nak buat CODS tu biasa dah. Kan, biasa dah saya buat preview ni. Buat CODS ni lebih official sikit lah. Kak Lina kat mana tu? Saya tak boleh tutup sebab Haji Raimi yang jadi host ni. Okey. Hotel. Oh, Kak Lina kat hotel. Baru habis dinner. Dinner. Okey lah. Kalau tu sebab DT nak kena rehat, dia pakai esok 8.15 program dia. Ya, betul. Okey. Alright. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih DT, Pak Lah, Kak Wah, semua ni. Okey. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Aja.